ahli panel yang ketiga, Encik Muhammad Muzammil Firdaus Abu Bakar daripada Pusat Asasi STEM UMT. Beliau memperolehi BSc in Physics dari Universiti Teknologi Mara, MSc in Bahasa Maju Semiconductor, ini advanced punya materials, juga daripada UiTM. Okey, Encik Muhammad Muzammil, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tuan moderator dan juga semua ahli panel. Okey, so nama saya Muzammil, saya daripada Pusat Asasi STEM UMT. So saya mewakili unit kami, unit fizik di UMT, FASTEM UMT, untuk berkongsi lah amalan amali yang kami lakukan sepanjang era pandemik ni lah. Okey, so saya akan share slide dulu. Okay, semua nampak ke slide saya? Ya, boleh. Okey. So ini gambaran ni lah kampus kami. Okey, memang kampus kami di tepi pantai. Okey, ini file. Baik, inilah sesi perkongsian bersama dengan pusat asasi yang lain. Okey, untuk kita sama-sama melihat apakah metod ataupun cara yang kita boleh gunalah sepanjang pandemik ni. Okey, so secara umum, di Pusat Asasi Sistem UMT, so pelajar akan mengambil 3 subjek yang utamalah, iaitu chemistry, bio dan juga physics. Jadi untuk physics di PASTEM ni, pelajar akan melalui 3 semester. So untuk semester pertama, so pelajar akan belajar physics dengan kod ASP 1315. Kemudian untuk semester 2, ASP 1324, dan juga untuk semester 3 ataupun semester pendek, ASP 1332. Jadi untuk praktikal ataupun amali, hanya kod ASP 1315 iaitu pada semester 1 dan juga kod ASP 1324 iaitu pada semester 2 saja yang pelajar akan lalui sesi amali lah. Dan di mana kami akan menyediakan 5 amali untuk setiap semester lah. Jadi semester 1 pelajar akan melalui 5 amali dan juga semester 2 akan 5 amali. Baik, bila berlaku COVID, untuk pelajar semester 2 yang tahun lepas, so mereka melalui satu sesi amali yang kami namakan sebagai hybrid lah, di mana pada waktu itu sebahagian kumpulan pelajar kami ada yang dah masuk ke kampus, kemudian ada yang mereka tersangkut di rumah lah, sebab waktu tu ada orang balik kampung sewaktu habis semester 1 punya cuti, and then untuk datang balik semester 2, waktu tu berlaku PKP. Kemudian jadi ada 2 grup waktu tu. So satu kumpulan pelajar berada di hostel, dan lagi sekumpulan pelajar berada di rumah. Jadi pada waktu itu pihak kami memikirkan cara waktu tu, dan kami rasa antara cara yang boleh lah yang difikirkan waktu tu terbaik supaya kedua-dua kumpulan pelajar ini dapat melakukan amali, iaitu dengan hybrid, di mana pelajar yang berada di asrama akan datang ke makmal untuk melakukan amali secara fizikal dengan melalui SOP yang ketat lah, dengan penyarakan sosial sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, pelajar yang berada di rumah, iaitu ahli kumpulan kepada kumpulan pelajar yang melakukan amali itu, so mereka akan mengikuti sesi amali itu secara online. Jadi bila waktu kelas amali itu, so pelajar di rumah dia akan online, sama ada Google Meet ataupun Webex. Kemudian kawan-kawan dia di makmal akan buat secara fizikal, kemudian mereka akan turn on video dan kawan di rumah akan melihat dan boleh memberilah sebarang idea ataupun pendapatlah kepada kawan-kawan dia yang buat secara fizikal tu. Dan sesi perbincangan pun berlaku secara hybrid jugalah, secara macam video conference. Kemudian untuk semester yang baru, intake yang baru ni,
So semua pelajar kami 100% di rumah. Jadi memang tak dapat nak buat hybrid lah. Jadi apa yang kami buat adalah kami menggunakan online simulation. Jadi semua pelajar akan masuk dalam link yang kami bagi. So mereka akan melaksanakan amali itu secara simulation dan perbincangan pun secara maya jugalah sesama ahli kumpulan dan juga sama pensyarah. Dan setakat ini untuk semester yang terkini lah, kami telah berjaya melaksanakan 3 praktikal secara simulasi daripada 5 praktikal yang ada lah. Jadi akan datang kami akan habiskan 2 lagi amali secara simulasi. Baik, so ini adalah gambar-gambar untuk hybrid lab yang kami lakukan. Okay, so pensyarah akan macam biasa dia akan memberi penerangan kepada pelajar secara fizikal lah yang dapat masuk ke kampus dan juga hadir secara fizikal di makmal. Samping itu ahli kumpulan pelajar yang mana ada ahli mereka yang di rumah, so mereka akan bawa laptop, so mereka akan turn on Google Meet ataupun Webex. So jadi kawan mereka di rumah akan mengikuti sesi penerangan ini pun secara hybrid juga. Maksudnya pensyarah terang secara fizikal, at the same time kawan mereka akan on Google Meet ataupun Webex. Jadi kawan mereka di rumah tu pun akan dapat mendengar penerangan itu. Okey, kemudian bila sesi untuk melakukan uji kaji secara fizikal, jadi kawan-kawan yang berada di makmal akan melakukan amali secara fizikal. Sambil itu kawan-kawan di rumah akan melihatlah dan memberi idea lah. Okey, so mereka akan berbincang sama mereka. Okay, ini gambar yang ada lah untuk fiziks. Okay, so bila perbincangan, so mereka akan berbincang lah. So at the same time kami akan memastikan supaya penjarakan tu tetap ada lah untuk yang fizikal. Okay. Alright, ini pula perkongsian yang 100% simulasi, iaitu semester ni lah. Yang tadi tu semester yang lepas. Untuk semester ini, macam tadi saya beritahu, ada 5 praktikal dan kesemuanya adalah simulasi. Jadi untuk simulasi ini kami menggunakan website The Physics Library, di mana website ini dia adalah percuma dan setakat yang pengalaman atau feedback yang kami dapat daripada survey kami buat pada pelajar, dia sangat friendly dan mudahlah untuk dilaksanakan lah oleh pelajar. Walaupun mereka ni berada di lokasi yang berbeza, tetapi setakat ini semua pelajar dapat akses kepada website ini untuk melaksanakan amali. Okey. Kemudian sesi penerangan dan perbincangan masih lagi menggunakan medium Google Meet ataupun Webex. Baik, ini adalah contoh manual, lab manual yang dibangunkan ataupun yang didesain berdasarkan kepada Physics Library punya eksperimen lah. Contohnya macam untuk eksperimen yang ketiga iaitu force dan juga keseimbangan, dari keseimbangan. Jadi dia punya step tu diolah mengikut kepada amali ataupun simulasi yang ada dalam Physics Library tu. Okay, saya akan kongsi di sini. Okay, so bila pelajar dia klik kepada link yang warna biru ni, so dia akan bawa pelajar itu kepada website tersebut lah, iaitu eksperimen yang kita dah pilih lah. Kemudian so pelajar akan melaksanakan amali ini secara simulasi, di mana pihak kami telah pun memberi satu guideline ataupun prosedur. Pelajar perlu mendapatkan 6 set data. So pelajar perlu dapatkan 6 set data. Okay, and then 6 set data itu dapat daripada simulasi ini. Kemudian kesemua data-data itu pelajar perlu letakkan pada jadual yang diberikan lah. Okay, so pihak kami membangunkan jadual berdasarkan simulasi tadi juga. Okay. Kemudian pelajar akan laksanakan simulasi ni bersama rakan-rakan grup mereka. Okay, dan mereka pun berbincang lah sama mereka. Kemudian pensyarah akan bertanya, contohnya macam mana untuk result. Okay, so pelajar boleh berkongsi lah result yang mereka dapat, data yang mereka dapat. So ini adalah contoh data-data yang pelajar tunjukkan kepada pensyarah.
sewaktu mereka buat simulasi itu. So pensyarah boleh komen lah on the spot. Maksudnya kalau tengok pada trend tu, so nampak tak dia punya trend contohnya. Kemudian kalau ada kesilapan dari segi unit sebagainya, bolehlah ditegur on the spot pada waktu yang sama. Kemudian akhirnya pelajar boleh datangkan dengan satu dapatan data yang kemas lah. Maksudnya walaupun mereka buat simulasi, tapi masih lagi pensyarah masih lagi inilah memberi satu panduan lah macam mana untuk melaksanakan dan juga data macam mana yang perlu diambil dan sebagainya. Okey. Jadi kami ada buat jugalah survey tentang simulasi ini. So berdasarkan dapatan ini daripada pelajar yang beri respon, so kelihatannya daripada 1 hingga 5 lah, 5 yang paling satisfy, okay, yang 1 yang paling ni lah, dia orang mungkin tak setuju. So daripada dapatan ini lebih daripada separuh lah, okay, ataupun hampir kesemua pelajar berpuas hati lah dengan simulasi berdasarkan daripada website ini. Okay. So itu sajalah yang saya boleh berkongsikan. Cuma ada sedikitlah tambahan di mana ini adalah contoh-contoh survey lah yang kami dapat daripada pelajar, di mana kami buat comparison pelajar yang melalui amali secara hybrid dan juga simulasi. Okay. So dari segi untuk menyiapkan amali, kedua-dua metod hybrid dan juga simulasi ini, so respon yang kami dapat memang pelajar dapat menyiapkan amali pada masa yang ditentukanlah. Tapi untuk hantar amali itu dalam bentuk lab report, kami akan beri masa seminggu lah. Okay, di mana maksudnya dari segi untuk menyiapkan, untuk mendapatkan data tu, mereka dapat mendapatkan data itu dalam tempoh 2 jam yang ditetapkan lah. Paling lama pun mungkin selepas waktu amali tu, so mereka masih lagi buat simulasi tu dan masih lagi dapat pada hari yang sama. So ini adalah kepuasan tahap komunikasi sesama ahli kumpulan pelajar lah. Okay, waktu dia orang buat discussion semua. So setakat ini memang walaupun kita buat secara hybrid dan juga online simulasi 100%, di mana kalau hybrid tu kita fahamlah sebahagian pelajar dapat berjumpa fizikal, sebahagian pelajar lagi ada di rumah. Tapi kalau untuk online ni, semua mereka berada berserakan, kan, ada yang di KL, ada yang di Sarawak, ada yang di Perlis, ada yang di Pahang, tapi masih lagi mereka dapat berbincang untuk sesi amali ini dengan berkesan lah. Okay. Dan juga mereka pun berpuas hatilah dengan sesi amali hybrid dan juga simulasi yang kami laksanakan. Okey, cuma bila ditanyakan adakah kita boleh meneruskan amalan hybrid ini ataupun simulasi ini jika COVID ini tamat, respon yang kami terima tu dia macam ada sedikit. Contohnya kalau macam dari segi dia orang setuju tu nampak macam half lah, because kami menjangkakan mungkin masalah capaian internet kot. Okay, sebab semuanya online, jadi everything perlukan internet, jadi itulah yang mungkin yang dirisaukan oleh para pelajar. Tapi dari segi pelaksanaan ataupun tools yang digunakan oleh pihak kami itu, setakat feedback yang kami terima, pelajar berpuas hati. Saya rasa di situ sajalah untuk perkongsian daripada pihak PASTEM, unit fizik pihak PASTEM. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Muzammil di atas perkongsian sebentar tadi. Alright, jadi ada ekstra daripada pembentangan Encik Muzammil di mana penggunaan simulation dia bukan software kan, websites whereby you gunakan untuk tujuan pengajaran. Okay, so terima kasih kepada tiga ahli panel. I believe kita nampaklah bagaimana usaha para pensyarah kita di semua pusat asasi sains cuba untuk adapt lah dengan keperluan pembelajaran secara online ataupun secara hybrid dalam pengajaran mereka, terutamanya dalam pengajaran yang melibatkan amali ni. Right, sebab dia ada extra kalau dalam kuliah dan tutorial tu basically
it is a two-way punya interaction, but the focus will be on the content of the ni kan. Tapi yang macam amali ni kita nak nak expose student kepada pengalaman mengendalikan all this eksperimen sama fizik, kimia maupun biologi. So that is an extra challenge over there. Tapi alhamdulillah memang saya nampak even di sekolah pun bagaimana guru-guru berusaha untuk seperti yang disebut oleh Dr. Fadlina tadi, memastikan mereka faham. Yang pasti is that student faham dengan apa yang dia ajar. Sebab macam saya pun ada anak saya, dia nampaklah macam mana cikgu berusaha untuk memastikan pelajar faham. Begitu dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, jadi kita ucapkan tahniah. Kita masuk pada persoalan yang kedua sekarang. Jika ada persoalan daripada para hadirin yang hadir pada hari ini, tiada soalan lagi di ruang chat, tetapi you all boleh tulis soalan kat situ ataupun you all boleh juga raise your hand dan kami akan bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan jika ada. Sementara kita menunggu soalan, baik kita pergi kepada satu isu yang dibangkitkan oleh Dr. Fadlina sebentar tadi dalam pembentangan beliau berkenaan dengan cara-cara untuk mengelakkan plagiarism ataupun peniruan di kalangan pelajar. Mungkin siapa nama Dr. Puan Nur Hayati boleh berkongsi pengalaman you all jika you ada, for sure kita ada we face those problem kan, so we have to react to that. So mungkin Puan Nur Hayati boleh buat perkongsian di Unimas. Puan Nur Hayati? Maaf, saya tak on mic pula. Okay, there you go. Ini khas untuk sesi amali sahaja ataupun pentaksiran yang lain? Ya, bagi saya kita jawab untuk amali dahulu, kemudian kita boleh juga kalau you nak sentuh on ada pentaksiran. Sebab di asasi Pusat Pengajian Pra-Universiti Unimas, kami tidak berkesempatan untuk melakukan sesi amali secara atas talian sepenuhnya. Jadi pelajar isu plagiarism tu dari segi lab report seperti sesi lab face to face sebelum inilah sama saja. Diorang kena siapkan lab report dan hantar, dan masa tu kami dapati dia tak ada pun isu plagiarism di mana diorang perlu copy paste apa-apa jawapan dari sumber-sumber yang lain, sebab kami punya pendekatan untuk laporan amali sama sahaja sebelum COVID ataupun selepas COVID. Jadi kami tak ada isu yang banyak berkenaan dengan laporan amali yang di-plagiarismkan lah. Cuma bila bercakap tentang plagiarism masa online examination, kalau kita cakap pasal online, peperiksaan online ni, so kami cuba, salah satunya ialah kami cuba untuk come out dengan variant soalan yang pelbagai set lah. Bila kami buat MCQ, so ada lebih kurang 3 variant soalan. Ada variant A, variant B, variant C. So diorang memang tak dapat nak meniru secara terus. Dan masa tu memang diorang tak sempat pun nak meniru kawan-kawan sebab soalan pun berbeza kan. Yes. Itu pandangan saya lah. Alright, terima kasih Puan Nur Hayati. Mungkin siapa nama Encik Muzamil, mungkin you boleh share praktis yang digunakan di past time untuk mengekanglah permasalahan ini. Encik Muzamil. Baik, terima kasih Tuan Mengurusi. Baik, memanglah kita tak dapat nak halang proses meniru pelajar di luar kita punya jangkauan mata dan juga fizikal. Tapi apa yang pihak kami laksanakan, bila kami telitilah dan kami menimbang, kami gunakan kaedah konvensional lah, iaitu lab report itu perlu ditulis tangan. Maksudnya perbincangan boleh dibuat secara maya dengan rakan-rakan, tetapi untuk lab report tu pelajar perlu tulis dengan tangan dan snap gambar dan submit lah. Sebab kalau kita gunakan soft copy ataupun Microsoft Word, so diorang boleh pass soft copy tu kepada rakan-rakan, just kau ramu saja. sebab data yang sama kan, kalau satu grup tu ada 4 orang, so memang for sure lah mesti akan sama. Tapi kita nak tengok bagaimana cara mereka
macam discuss dari segi olahan ayat tu mesti akan sedikit berbeza lah kan, walaupun point tu ada. Jadi itulah yang kami bincang adalah unit kami. So kalau kita buat secara soft copy, memang tak dapat detect. Kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya asal, sebab dia boleh tukar. Ya, tapi bila kita buat dia secara hard copy, nampak macam lama lah, tapi kita boleh detect. Maksudnya kita boleh tahu. So sekarang kita tanya, you buat ke dia buat? Sebab kita boleh nampak lah different dia punya tulisan tangan, tapi kalau sama ayat tu so something wrong. Itulah yang kami laksanakan setakat ni lah. Alright, okay, thank you Encik Muzammil. Dr. Fadlina, mungkin apa nama daripada pandangan dua ahli panel ni, kalau kita penggunaan penghantaran apa nama laporan dengan dalam bentuk penulisan tangan, handwritten punya report, and number two, mungkin masa dia menghantar tu kita kena kontrol lah. Sebagai contoh lah, at the end of the lab session kita bagi extra 50 minit untuk mereka siapkan laporan dan menghantar, jadi they don't have much time lah to copy from their friends kan. Apa pandangan doktor? Dr. Fadlina kena unmute kan mikrofon. Okay. Sebenarnya plagiarism ni bila kita cakap ni, kita kena membayangkan diri kita ni sebagai pelajar. Diorang ni lagi macam-macam idea, lagi licik kan. Itu yang kami punya persediaan, memang lab kering ni untuk mengelak atau mengurangkan lah. Kami sediakan 5 data yang berbeza. Cuma sebenarnya plagiat ni kalau bukan secara online pun memang ada masalah plagiat. Senang je. Saya dapat detect lah ni antaranya. Ni untuk yang lain lah. Macam memang kalau secara bukan secara online, dia orang kan handwriting dan sebagainya. What they did was they snap gambar tu siap-siap. Dia orang punya analisis, data, snap. And then they share among the batch. Bukan class. Among the batch itself. So kalau sebab at least cuma masa tu kami fikir, yelah amali pun amali. At least diorang boleh berfikir hands on semua kan. Tapi untuk online ni dah lah diorang tengok je video, lepas tu plagiat lagi. So kami macam tak boleh terima. So itu antara salah satu usaha kami lah yang kami fikirkan, bukanlah nak menyusahkan, tapi at least nak bagi diorang rasa macam work sikit lah. Kena effort. Ada tak kemungkinan kalau kita minta mereka untuk report tu dalam bentuk pembentangan, recorded video of their presentation on the report? Okay. Sebab kami fikir juga, sebab diorang ni pun macam di UPNM ni, kami ada diorang ni disediakan untuk SEM 1 ni, diorang ada 2 mathematics. 2 mathematics, 1 chemistry, dan diorang agak tight. So dan saya perasan untuk batch kali ini ramai yang tak ada basic science, in fact. Maksudnya sebab kita punya UPU pun sistem pun dah berbeza. Ada yang bukan background science pun dah boleh masuk science kan. Masuk engineering punya asasi. So saya rasa untuk buat presentation, saya rasa untuk SEM ni lah agak macam awal sangat ya. Agak awal. Sebab diorang kena yang especially yang tak ada basic science, diorang kena cope dengan mathematics lagi. Dah lah tak ambil maths. Kena pula belajar physics. Susah. So itu antara yang kami boleh fikir lah untuk bagi budak-budak tak rasa terbeban dengan science. Yalah, betul lah. Maksudnya kita ada different group of student dengan different background, exposure to science dan sebagainya kan, dan memang kita kena react to those problem lah ya. Okey, mungkin kita boleh buka kok kalau ada ahli-ahli hadirin yang ingin memberi pandangan, saya jemput berkenaan dengan isu ni. Jika ada. Tidak ada kan? Alright, kalau tidak ada, kita tinggalkan benda ni dahulu. Para ahli panel dan para ahli sekalian, kita akan pergi kepada isu yang kedua yang saya pick up from the presentation, which is on the penilaian. Dan ada satu soalan daripada Mas Nita Mak Jusoh. Apakah cara penilaian dari segi amali? Adakah terdapat rubrik atau cara lain yang dilaksanakan? Cara penilaian. I believe Puan Nur Hayati tadi ada share dengan a bit detail lah cara-cara dia buat penilaian untuk amali di Unimas. Mungkin Puan Hayati boleh expand on that dan menjawab soalan ni, Puan.
Okay, so untuk amali di Unimas, kami bahagikan kepada dua, iaitu kami nilai dari segi kognitif dan juga psikomotor. So kognitif itu datangnya daripada laporan bertulis pelajar, iaitu sebanyak 10%. So di situ diorang akan bagi tahu, discussion itu, bahagian discussion adalah bahagian diorang punya cognitive skills. Manakala untuk psikomotor, kami bahagikan pula kepada dua bahagian, iaitu tapi ianya lebih kepada handling apparatus. Cara diorang mengendalikan radar. So diorang akan tunjuk kepada pensyarah macam mana cara yang betul untuk mengendalikan radar semasa menjalankan eksperimen. So untuk itu kami ada rubrik yang akan kami follow, dan markah yang diberikan adalah berdasarkan rubrik itulah. Itu praktis di Unimas. Untuk yang psikomotor handling the apparatus, you buat by group ataupun by individu? Untuk psikomotor itu adalah markah kumpulan. Markah kumpulan. Maksudnya seorang pelajar akan buat demo dan pemarkah akan diberikan berdasarkan kepada teamwork lah dalam Betul, teamwork saja. Okey, terima kasih Puan. Mungkin kita terus pergi kepada Dr. Fadlinah, jika Dr. Fadlinah ada komen on that one. Okey, untuk penilaian secara amali ni, saya rasa kami menjalankan yang sama jugalah seperti yang mana yang Puan Hayati beritahu tadi. Cuma dari segi kami untuk mamal kering ni tak ada ni kan, tak ada secara psikomotor diorang handle apparatus dan sebagainya. So memang 100% on the report itself. Dan itulah yang video daripada student tu. So of course kita terdapat rubrik yang disediakan untuk setiap tu. Sajalah. Alright, okay. Satu soalan mungkin Encik Muzami, kalau you boleh bagi respon. Adakah penilaian bagi sebab bagi contoh tadi ada penilaian berdasarkan kepada macam mana pelajar perform the eksperimen tu kan, right? Tapi ada sebahagian pelajar tu berada di rumah dan ada sebahagian memang ada di makmal kan. Jadi macam mana penilaian tu? Adakah penilaian sama untuk dua-dua kumpulan ni, ataupun adakah cara-cara you all yang digunakan untuk mengatasi ataupun minimize lah ada perbezaan penilaian untuk pelajar di rumah dan juga di PASTEM. Jadi kan? Okey, untuk yang amalan hybrid, yang pelajar ada kumpulan di rumah, ada kumpulan di kampus. Untuk fizik pada waktu tu hanya beberapa pelajar sajalah yang berada di rumah, dan kemudian dalam satu kumpulan tu, kumpulan kecil-kecil tu tak semua kumpulan tu terlibat. Maksudnya ketika dalam kelas saya contohnya ada lebih kurang 5 ataupun ada satu atau dua saja yang scattered lah dengan pensyarah yang lain. Jadi kami menilai mereka itu based on that report sajalah, sama macam kawan mereka. So kami ada rubrik kami, so kami akan menilai mereka hanya berdasarkan that report saja. Sebab kan nak menilai detail, sebab dia orang tu minoriti kan, dia memang tak buat benda tu. So itulah yang kami buat. Ya, biasanya itu kekangan ni lah kan, tapi apa kita buat supaya penilaian tu adalah sama kepada kedua-dua pelajar ni saja. Alright, terima kasih Encik Muzamil. Saya harap respon daripada kami dan ahli panel ni telah menjawab soalan daripada Mas Nita Mat Yusof. Okey, alright, kita pergi yang Assalamualaikum daripada Wan Muhammad Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pergi kepada isu yang ketiga kot yang saya tadi pick up daripada pembentangan, iaitu penggunaan simulation website ataupun software. I believe PASTEM tadi ada buat perkongsian. Adakah benda tu juga ada digunakan di Unimas dan juga di UPNM? Saya mula dengan Puan Hayati. Saya fokus kepada pusat pengajian asasi Unimas itu sendirilah ya. Seperti yang saya bagi tahu, kami tidak berkesempatan langsung untuk membuat amali secara hybrid ataupun fully online. Jadi untuk akan datang ni,
sesi akan datang mungkin kami akan pertimbangkan untuk menggunakan online simulation kerana kemasukan pelajar terdapat sedikitlah peratusan pelajar yang tidak dapat masuk ke kampus untuk melakukan sesi amali. Jadi kami bercadang untuk apa orang kata, mulakan dengan online simulation dan fokus kepada 30 orang pelajar yang tak dapat hadir secara bersemuka itulah. Tapi untuk yang lain kami setakat ini memang kami jalankan secara bersemuka sejak dari tahun lepas lagi. Okay, alright. Thank you Puan Hayati. Saya lupa benda yang you highlightkan benda tu. Okay, Dr. Fadinah, jika ada perkongsian. Okey, untuk simulation tu satu kaedah yang baik sebenarnya. Kami belum kesempatan lagi. Apa yang kami buat adalah sekarang ni video lah. Okay. Dan mungkin di masa hadapan. Ini macam cadangan yang baik lah. Terima kasih pada Encik Muzamil. InsyaAllah kita akan cuba praktikkan. Okay, terima kasih. Kita sebenarnya ada dua pensyarah daripada PASUM yang hadir pada hari ini, Dr. Nur Azlan dan Dr. Salmiah. Mungkin mereka boleh bagi komen tentang this simulation punya tools dalam pengajaran amali fizik di PASUM. Dr. Ini macam lecturer pula panggil student untuk bagi pandangan on the spot. Ada Dr. Azlin? Tidak bersedia kan? Okey, kalau tak bersedia kita baliklah tu pada Encik Muzamil. Encik Muzamil. Okey. Saya percayalah insya-Allah pandemik akan betul pada endemik dan insya-Allah by Januari ni memang semua pelajar akan ada, insya-Allah lah akan berada di kampus masing-masing, walaupun mungkin sebahagian kecil tetap kena secara online kot. Mungkin yalah banyak benda boleh berlaku kan. Okey, jadi once lah katakan kita dah pergi 100% face to face, do you think simulation punya software seperti ini masih lagi sesuai digunakan dan berkesan untuk membantu proses pemahaman pelajar, terutama di peringkat pra-universiti? Okey, saya pribadilah, andai kata semua pelajar dah masuk ke kampus, jadi amali for sure lah kita akan buat secara fizikal. Tapi pihak kami berpandangan simulasi ini boleh diselitkan sewaktu sesi kuliah lah. Contohnya kalau macam tadi kan dia konsep momen, jadi secara teori ada pelajar dia tak dapat nak bayangkan momen tu berputar macam mana. Jadi kita bolehlah selitkan simulasi, so dia orang boleh try dalam 5 minit contohnya. So mungkin dapat memberi lagi kefahaman kepada mereka lah. Itu yang saya nampak lah, kalau kita buat fizikal, jadi simulasi ni boleh menjadi sebahagian alat bantuan pengajaran untuk sesi teori lah ataupun kuliah. Okay. Alright, okay. Selain daripada software, website yang you share just now, Encik Muzamil, ada tak lagi nama software ataupun website yang you all gunakan di PASTEM untuk amali ni? Setakat ni ada dua website lah yang masa kami awal-awal dulu bincangkan. Cuma kami berpandangan yang Physics Library itulah yang dia nampak lebih mudah dilakukan, dan kami sendiri pun agak mudah sikit lah untuk design prosedur tu kepada pelajar lah. Itu yang kami nampak lah. Ada lagi lah, tapi mungkin next time lah kami kena explore lagi lah kot, sebab benda ni pun berlaku secara urgent juga sebenarnya. So bila nak cari tu mana yang kami nampak okey, betul try okey, so itulah yang kami highlightkan lah. Alright, okay. Terima kasih. I believe kan, cadangan saya supaya setiap setiap bidang ni kita perlu extend this kind of activities, bukan saja melalui sesi seperti ini, tapi secara informal, there must be a platform lah untuk semua pensyarah fizik sebagai contoh daripada semua pre-university punya centers kan, untuk kita berinteraksi seperti ini, right? So each other, be the network, dan bolehlah share all the experience dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey, saya masih lagi menunggu soalan daripada para hadirin sekalian yang saya pasti sebenarnya sangat mengharapkan sesuatu yang boleh kita pelajari daripada sesi ini dan juga kita boleh praktikkan insya-Allah di pusat-pusat pengajian masing-masing. Saya buka soalan jika ada. Sebab banyak juga soalan yang keluar dari saya ni. Mungkin dah habis soalan nak tanya kepada ahli panel. Ahli jika ada?
Sebentar Prof, saya ada sikit perkongsian cakap pasal simulation tu, saya terlupa. Sebenarnya pusat asasi dan UPNM lah, kami baru saja purchase satu software simulation yang mana memang kami ada perancangan, tapi simulation tu sebab sekarang ni kan kita ada dua jenis kind of research, satu simulation, satu experimental, dan kami baru saja purchase satu software simulation lah. So kami memang nak explore simulation tu untuk di peringkat asasi sebenarnya. So memang kami ada perancangan. Okay. Right. So benda tu memang saya rasa memang sangat diperlukan lah, menjadi sebahagian daripada kita punya pelaksanaan sebagai alat bantu mengajar lah, dan juga pembelajaran bagi pelajar. Okey, sebab tiada soalan lagi dan pukul 11 nanti kita akan ada sesi yang kedua untuk perkongsian seumpama ini. Mungkin saya minta rekod kalau jika ahli panel ada ingin membuat kesimpulan dan kata-kata akhir, dipersilakan. Kita mulakan dengan Puan Nurhayati. Secara kesimpulan, apa yang saya boleh katakan untuk mengendalikan sesi amali semasa COVID-19 ini, saya khususkan kepada Pusat Pengajian Asasi UNIMAS itu sendiri. Sekiranya pelajar tidak dibenarkan lagi untuk ke kampus, kami akan meneruskan video rakaman di mana video itu akan membantu pelajar, tetapi kami akan menambah baikkan lagi video itu. Kami sedar video yang sebelum ni kami buat pun sebab singkat kan, masa yang singkat, so kami fikir apa yang mampu setakat itu saja. So untuk kali ini kami akan perbaikan dan insya-Allah kami akan guna juga online simulation seperti yang digunakan di asasi lain lah, sebab kami memang akan cater untuk pelajar yang tak dapat masuk nanti. Sebab tak cukup dos ke apa semua tu. So saya rasa itu saja. Kita boleh berkongsi kan this recorded lecture video. Sebab basically you all akan record by topic kan, by topic ataupun by hours for each topic kan. Jadi inilah maksudnya lebih kepada macam kita punya bahan-bahan rujukan pelajar lah, bagi membantu memahami those topik. Terima kasih Puan Hayati. Dr. Fadlina. Terima kasih Tuan Kerusi. Saya rasa untuk menyimpulkan lagi kita punya sesi perkongsian hari ini, kita patut menjadi lebih terbuka sebenarnya, dan kita patut bersedia untuk menghadapi apa saja di hadapan kita, dan kita masyarakat sepatutnya kita kena willing to learn. And willing to share as well. Sebab saya percaya student kita dalam dari segi teknologi dan sebagainya, they are ahead. So, kita sebagai pensyarah, kita kena menerima baik dan kita kena menyambutlah, dan kita kena sentiasa bersedia untuk demi memastikan bahawa student-student kita adalah bersedia dan well equipped dan boleh learning walaupun secara hybrid, secara face to face dan sebagainya. Dan of course bila kita menghadapi COVID ni, dia punya kebaikannya satulah, kita menjadi lebih pandai dari teknologi, macam itulah kata kan, lebih terbuka. So insyaAllah untuk persediaan yang akan datang ni, walaupun secara hybrid ke face to face ke ataupun online secara fully, kami bersedia, dan insyaAllah pensyarah-pensyarah di UPNM kami akan sentiasa memastikan bahawa video ataupun perancangan yang akan datang menjadi lebih baik daripada yang sekarang, insyaAllah. Yes. Okay, terima kasih Dr. Fadlina. Alright, jadi itu kata ada punya final word daripada Dr. Fadlina adalah kita ni willing to learn and willing to share lah. Right, jangan, I mean that will make kita punya life ni macam lebih berguna dan bermanfaat pada pelajar dan juga pada kawan-kawan kita. Terima kasih Encik Muzammil, your last word. Okey, saya setujulah dengan kata-kata daripada ahli panel yang lain, di mana dengan COVID ni sebenarnya tak langsung kita jadi lebih macam nampak advance jugalah kalau compare dengan before zaman COVID. Cuma saya sedikit nak tambahlah untuk simulasi ni, sebenarnya bila kami dah buat beberapa siri tu, so biasalah setiap benda dia ada pro and con. Cuma dari segi teknik fizikal untuk pelajar itu mengambil data itu simulasi susah lah. Contohnya kalau nak ukur diameter secara fizikal satu wire, so pelajar patutnya mengukur pada titik-titik berbeza untuk dapatkan dia punya rata. Tapi kalau untuk simulasi ini dia akan bagi satu point je lah, ataupun contoh kalau volume kan. Jadi sebenarnya saya nampak
perlu kedua-dua lah, maksudnya simulasi pun perlu, fizikal pun perlu. Fizikal untuk train secara teknik pelajar, dan simulasi tu untuk memudahkan dia lah. Jadi saya harapkanlah perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, dan kami pun mengambil jugalah manfaat daripada perkongsian rakan panel yang lain. Terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Muzamil. Jadi kesimpulan daripada saya 3 poin penting lah yang kita boleh, yang telah kita bincangkan dalam Q&A. Yang pertama ialah berkenaan dengan cara-cara untuk mengatasi plagiarism ni. Memang ataupun peniruan kan, memang setiap online memang sangat sukarlah untuk kita eradicate those problem kan, tapi basically the target is to minimize. Kita nak meminimumkan peniruan ni. Jadi itu yang I believe you all, kita semua telah buat kan. Kita randomize the data, kita increase the number of data set. Mungkin ada setengah tu dia buat presentation as a tools to menilai continuous assessment pelajaran dan sebagainya. So tapi the keyword will be to minimize the the collusion tu. Yang kedua, kita bercakap tadi juga tentang cara kita nak menilai kan, menilai markah untuk khusus amali ni, dan I believe kita semua share lah the opinion that kita cuma nak kena pastikan penilaian adalah sama bagi kedua-dua kumpulan yang berada di kampus maupun yang tidak berada di kampus, right? So the penilaian should be sama. Dan yang ketiga, kita bercakap tentang bahan alat bantu mengajar atau bahan bantuan mengajar bagi membantu kepahaman pelajar, termasuklah penggunaan simulation website ataupun simulation punya software bagi tujuan pengajaran dalam amali, dan apa kita boleh gunakan sebab kita dah ada knowledge ni kan, macam kita dah main Dr. Fatina dengan Google Meet-nya, dengan ni Webex-nya kan. Jadi lepas besok tempoh pandemik, ada kita akan tinggalkan benda ni, I believe kita akan teruskan juga. Sebab satu contoh kelas saya lah, untuk masyarakat fakulti, saya prefer lah gunakan kaedah ini, sebab semua orang boleh berada di mana-mana dan kita still boleh adakan mesyuarat sebagai contoh. Right, kita boleh buat perkongsian seperti ini, you all tak perlu datang ke Universiti Malaya sebagai contoh. Right, so kita ada berlaku banyak penjimatan. Jadi those are the experience yang I believe kita tidak akan buang, tapi kita akan bawa bersama dalam kita mempertingkatkan mutu dan kualiti pengajaran untuk hari ini subjek fizik di semua kolej-kolej ataupun pusat-pusat pra-universiti di Malaysia. Akhir sekali saya mengucap terima kasih kepada para panelis, Puan Nur Hayati daripada UNIMAS, Dr. Fadlina daripada UPNM, dan Encik Muzamil daripada dari PASTEM. Alright, terima kasih banyak di atas perkongsian ini. I believe ia akan memberi manfaat kepada semua yang hadir, dan mudah-mudahan semua yang dikongsikan akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So peringatan kepada hadirin sekalian, kita ada sesi yang kedua dalam masa 5 minit daripada sekarang. Alright, sekali lagi perkongsian daripada 3 pusat asasi yang lain on pengajaran amali sains di pra-universiti di Malaysia. So terima kasih kepada Dr. Laili dan tim yang mengusulkan perkara ini dan juga menjadikan ini satu program yang berguna untuk semua. Okey, sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Prof, terbaik. Okay, Sama-sama. very well done. Terima kasih kepada Prof Ibrahim. Terima kasih kepada semua panel-panel. Okay, Dr. Yati, Fadlina, Dr. Fadlina dan Cik Muzamil daripada PASTEM. Terima kasih. Saya semua senyum, saya nak ambil gambar. Saya tak kuat tapi saya nak snap gambar. Kalau peserta-peserta nak buka kamera boleh, saya tak boleh. I'm not ready. Saya tengah prepare untuk saya punya petang ni ada talk, Prof. Okey. Prof bukan orang fizik pun boleh beri komen yang menarik. Tengok Prof mula-mula kata I'm not fizik punya area, see? Kan boleh. So saya boleh mengajar fizik lepas ni lah. Boleh. Okay, semua senyum siapa-siapa yang ada, please on your camera. I will take your picture buat kenangan. Nanti kita akan bagi link YouTube. Okay, one. Tu Cik Azhar, dia punya bos Muzamil ada kat situ. Dia dengar je Prof. Okay. Ada. Okay. Okay, senyum semua ya. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Prof. Sama. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih Prof dan semua.